أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Ayat 42 sampai 40 surah Maryam. Alhamdulillah, setelah lama kita tinggal ruangan terjemuh Al-Quranul Karim selepas daripada semaya subuh. Jadi alhamdulillah pagi hari ini tanggal 22 bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijrah bersama dengan 2 bulan Singhakum Ogos 2021-2544. Jadi kita sambung semula ayat-ayat yang sudah pun kita baca sebelum daripada ni. Jadi pagi hari ni saya mula dengan ayat 41 dah. Saat ni saya sebut 42, silap balik saya. Ayat 41 sampai 40 dalam surah Maryam sebagai ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua di dalam surah Maryam untuk kita sama-sama renung dan perhati apa yang Allah cerita kepada kita. Sebagai maklumat kepada sidang penonton yang dikasihi sekalian, bahawa sebelum daripada ni, sejak daripada awal surah Maryam yang sudah pun kita dengar, kita belajar dan kita memahaminya. Pada awal surah Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan Nabi Zakaria alaihi salam yang tak boleh anak walaupun umur dia sudah pun tua dah. Dia minta dengan Allah supaya dikurniakan seorang anak. Maka Allah perkenankan doanya. Maka Allah beritahu kepada dia bahawa dia akan mendapat anak yang bernama Yahya. Ni satu kisah yang Allah cerita pada awal surah Maryam. Lepas pada tu pula Allah cerita hubungnya dengan Maryam. Dengan nama surah ni pun, maka kisah Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihi salam yang begitu panjang kisahnya setelah dia mengandung, dia mendapat anak, orang tuduh dia katanya dia ni berzina, dia tak baik dan sebagainya. Akhir sekali alhamdulillah Allah Taala penjelasan iaitunya kepada orang ramai dapat beriman dan dapat percaya bahawa ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Maryam seorang perempuan yang jahat, yang karuk. Bahkan ini adalah satu mukjizat yang luar biasa, manusia mengandung tanpa lelaki, iaitunya seorang perempuan yang mengandung yang dapat anak tidak melalui persetubuhan seperti suami, isteri, orang lelaki dan perempuan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah setelah Nabi Isa alaihi salam yang Allah Taala boleh kecek ketika dia duduk dalam kandungi ataupun duduk di dalam dukung, duduk atas dukung ibunya Maryam,
Maka di situlah orang ramai yang duk tuduh ataupun duk syok, katanya Maryam ni dapat anak melalui mana? Macam mana dapat anak? Maka di situlah Allah Ta'ala Nabi Isa alaihi salam pada waktu tu dia masih lagi kecil, duduk atas dukung. Nah, dia pun royak kepada orang ramai, katanya qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Allah Nabi Isa alaihi salam kecek waktu duduk atas dukung, royak katanya akulah hamba Allah yang Allah akan lantik aku sebagai seorang nabi. Allah akan beri kepada aku kitab, iaitunya kitab Injil, dan Allah akan beri kepada aku keberkatan di mana sahaja aku berada, dan Allah wasiat kepada aku supaya aku mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan inilah sebagai suatu pesanan daripada Allah kepada aku dan kepada orang ramai. Maka habis kisah yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah dia kecek waktu dia budak-budak, lepas tu apabila besar dia dilantik menjadi seorang rasul, maka Nabi Isa juga menjalani tugas sebagai seorang rasul yang mendakwah ataupun yang menyeru manusia kepada jalan yang sebenar. Maka pada pagi hari ini kita masuk ayat 41 di dalam surah Maryam, iaitu Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai kisah yang ketiga di dalam surah Maryam ni, iaitunya Allah sebut Nabi Ibrahim yang kena duk pacaran ataupun kena duk berjual dengan ayah dia sendiri. Yang Allah Ta'ala firman di dalam satu ayat, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim kecek ataupun royak kepada bapaknya yang bernama Azar. Walaupun sebahagian pendapat ulama yang mengatakan Azar tu bukan bapak Nabi Ibrahim, iaitunya bapak saudaranya. Tapi ada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan memang bapak dia sungguh yang bernama Azar. Jadi Allah royak di dalam Quran sebut nama Azar sebagai bapa Nabi Ibrahim ataupun bapa saudaranya. Maka Allah sebut beberapa kali di dalam Quran nak menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang menyeru bapa dia sendiri, yang kerja dia adalah kerja jual berhala, buat berhala, jual berhala, buat tokong, cari batu, mari pahak, lepas tu jual. Nabi Ibrahim juga ketika masa duk kecil-kecil lagi, masa budak-budak, bapak dia biasa royak kepada dia, "Hei Ibrahim, mau ambil berhala ni pergi jual." Nabi Ibrahim apabila pergi jajar berhala, Allah Ta'ala pisik kepada dia. Pisik lagu mana? Allah Ta'ala jaga email dia sehingga dia ni pergi royak kepada orang ramai. Siapa kata nak beli berhala weh, hak tak ada pakai, hak tak ada pedah. Tu. Jadi siapa nak beli? Nah, dia pergi jajar lagu tu. Pada hapak dia ni buat berhala, jual berhala. Orang pakat mari beli, pakat duk semua. Tapi Nabi Ibrahim masih lagi duk kecil-kecil ni, pergi jual berhala, pergi royak katanya benda hak tak ada pedah. Sehingga tahu kepada bapak dia. Pak dia tahu katanya, Ibrahim ni bapa jual berhala tak laku. Sebab dok pergi jajar, dok pergi royak kepada orang ramai, katanya benda hak tak ada faedah, benda hak tak ada beri manfaat dan mudarat. Orang nak beli macam mana? Gitulah. Jadi kisah ni Tuhan sebut di dalam surah Maryam, dan ada sebut panjang juga dalam surah Al-Anbiya. Nanti insya-Allah kalau sekiranya kita sampai dalam surah Al-Anbiya, selepas daripada ni tengok dalam 2 surah lagi. Lepas ada surah Maryam, surah Taha, lepas tu suratul Anbiya. Jadi untuk kita memahami sedikit sebanyak sebagai terjemuh daripada pimpinan Ar-Rahman ayat 41 dalam surah Maryam ni,
Allah Ta'ala firman, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Gapo tu? Iaitunya perihal Nabi Ibrahim, mula daripada ayat ni dan seterusnya. Nabi Ibrahim kecek dengan bapa dia sebagai hujah-hujah dalam menegakkan dasar tauhid dengan cara lemah lembut dan sebut dan sopan santun, disertakan dengan alasan-alasan yang makun. Masya Allah, Nabi Ibrahim sebut lembut kecek dengan pak dia sebagai pak. Maklumlah seorang anak ni dia kena hormat kepada pak, kepada ibu dia, kepada bapa dia. Tak ada sebut katanya ibu Nabi Ibrahim ni siapa, duduk mana, tak ada sebut dalam Quran. Tapi sebutnya bapa dia. Jadi Nabi Ibrahim sebut royak kepada bapa dia, yang kita akan tengok pada ayat seterusnya. Tapi Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim sebagai innahu kana siddiqan nabiyya. Apa tu? Sesungguhnya dia adalah seorang yang amat benar lagi menjadi nabi. Siddiq artinya orang yang benar. Benar dalam hati dia, percakapan dia, perbuatan dia, amalan dia, semua pergaulan dia. Ini adalah Allah Ta'ala puji nabi-nabi dia. Nah, termasuknya Nabi Muhammad SAW juga Allah Ta'ala puji banyak di dalam Quran ayat sifat Nabi Muhammad dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mari ayat yang ke-42, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ni mula Nabi Ibrahim sebut kepada bapa dia. Dia panggil ya abati. Ya abati artinya wahai bapa yang dihormati. Nak ayat katanya Nabi Ibrahim seru ayah dia ni dengan suara dan tingkah laku yang sangat lemah lembut. Tak kala ia berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikit pun? Kalau tengok ke bahasa Melayu ni, nampak pasal inilah dia terjemah dah. Tapi dalam bahasa Quran ni, ya abati, wahai bapa yang dihormati, yang dikasihi. Kalau sebut mudah-mudah dalam bahasa Arab, ya abi, wahai bapakku. Hak tu pasal betul-betul wahai bapakku. Tapi ya abati ni lebih lembut daripada ya abi lagi. Nabi Ibrahim pun sebut, tanya bapak dia. Padahal dia tahu. Bapak dia pun tahu, dia sendiri pun tahu. Tapi dia tanya ni untuk nak jadi berhujah ataupun kecek gimari. Wi bapak dia tolong jawab. Tapi Nabi Ibrahim ni bui hujah beberapa perkara. Royak kepada bapak dia, mula-mula sekali bapak dak semua benda hak tak ada dengar, tak ada tengok, tak ada nampak. Tak ada nampak lagu ni, maknanya tak kong tu. Tak kong dia tak nampak kita. Dia tak dengar kita. Lepas tu tak ada manfaat, tak ada faedah walaupun sikit. Nabi Ibrahim sebut lagi, ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Nabi Ibrahim royak katanya dia tahu benda hak pak dia tak tahu. Tu pun bukan takabur, bukan royak katanya anak ni lebih tahu daripada pak. Tapi Allah Ta'ala ilham kepada Nabi Ibrahim. Dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 815 di sini, yakni Nabi Ibrahim
alaihi salam menegaskan kepada bapaknya bahawa ia telah diwahyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang membawa ke jalan yang benar, lalu menyeru bapaknya supaya menurut ajarannya untuk mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat pula. Ni seorang anak yang berilmu, yang dapat wahyu, maka dia pun seru royak kepada bapak dia. Ni adalah agaknya susah. Kalau kita tengok dalam sangkum, dalam masyarakat kita ni, anak mana nak pergi royak ke pak? Kalau pak royak kepada anak tu hingga, ya benda ni benda biasa ya, pak royak kepada anak. Sebab pak ni orang tua, dia boleh royak apa-apa kepada anak dia. Tapi anak nak pergi royak kepada pak, dia bukan hijau panggil. Bukan kalau kecek mudah-mudah tak pasal-pasal. Nak pergi royak ke pak lagu mana? Kecuali anak tu kena tamcai sungguh. Kena royak kepada hati dia. Aku tengok pak aku ni sesak, nampak tak reti sungguh ni. Lepas tu kena lagu-lagu mana pun kena royak juga. Tu siapa tu? Siapa matlamat tujuan orang yang duduk dekat dalam keluarga ni supaya dengan tok lelaki royak ke bining tak apa. Tapi dah bining royak kepada tok lelaki dia biasanya tok lelaki ni dia tak terima mana wah bining. Supaya juga pak dia tak terima mana wah anak dia. Sebab orang jadi pak ni dia ego,ความรู้สึกterhadap anak ni dia berasa katanya dia lebih. Tu roliknya lagu tu lah. Orang pasang tamneng tinggi, orang tua, orang kedebel, orang gapo, dia berasa katanya dia cerdik, dia bijak. Dia tak situruk mana wah orang. Wal iazubillah nah. Sebab tu dah. Nabi Ibrahim royak kepada pak dia. Royak pun royak dengan cara lembut. Tak ada sikit pun unsur-unsur takabur masuk di dalam perasaan Nabi Ibrahim pada waktu tu. Kecek molek. Royak katanya, aku lebih tahu benda hak mung tak tahu hai bapak aku. Dia tak ada kecek mung aku. Tapi saya terjemuh nak jadi mudah gambar katanya. Ni Nabi Ibrahim kecek dengan pak dia. Oleh itu, ikutlah daku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Bukan arti Nabi Ibrahim nak hidayah dah. Bukan hidayah petunjuk ahdika siratan sawiya, aku akan tunjuk jalan kepadamu ataupun akan hidayah, bukan. Tapi di sini maknanya nek nam witikan yang Nabi Ibrahim nak royak kepada ayah dia untuk menuju kepada jalan yang betul, jalan yang lurus. Nabi Ibrahim kecek lagi, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Zahirnya tak ada nampak katanya semua syaitan, sebab syaitan kita tak nampak. Manusia mana nampak syaitan? Tapi semua tokong, semua batu, semua kayu, semua benda tu dikatakan semua syaitan. Inilah dalam tafsir ulama-ulama ayat katanya, iaitunya taghut. Semua tiap-tiap orang rasul, tiap-tiap orang nabi dilantik, diutus kepada mana-mana kaum, mana-mana puak, semua pensiang diaukan. Pakat royak katanya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan kamu jauhi daripada menyembah taghut. Taghut di sini salah satunya iaitunya syaitan. Syaitan ni pasal benda hak menipu manusia. Lepas tu tipu manusia sampai ke berjaya. Buat gotu, buat gini sehingga manusia semua berala, semua gotu, semua gini. Pongan syaitan belakang. Pongan syaitan belakang. Yang Allah Ta'ala firman dalam satu ayatnya, dalam surah Suratul Nahli. Allah Ta'ala firmannya iaitu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu Allah Ta'ala firman, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum azabun alim. Ni ayat ni ada di dalam suratul Nahl yang Allah Ta'ala royak
sebagai sumpah. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika. Demi Allah, sesungguhnya kami sudah pun hantar. Tuhan rakyat juga ni. Tuhan rakyat, Tuhan buat. Kami hantar kepada orang-orang sebelum daripada kamu, hai Muhammad, iaitunya syaitan. Bukan. Hatta rasul-rasul, minta maaf ni. Hatta rasul-rasul, hatta nabi wi kepada kumpulan ni. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Tapi kumpulan hak tak dengar nabi, tak dengar rasul, duk dakwah, duk wayak tu, mereka itu ditipu daya ataupun dikuasai oleh syaitan. Fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Allah rakyat katanya, syaitan menguasai orang-orang pada zaman dahulu dengan tipu goda, gotu gani sampakah hari ni. Sampakah hari ni? Hari ni bila tu? Sampakah hari ni? Kalau esok pun hari ni. Kalau 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun lagi pun ya hari ni. Hari ni berartinya contoh pacuban. Manusia ditipu oleh syaitan, ditipu, digoda oleh hawa nafsu dan sebagainya. Inilah pongan syaitan yang Allah rayak di dalam Quran ni, sehingga dia membawa heret tarik manusia sampai ke masuk di dalam neraka bersama dengan dia. Sebab tu Nabi Ibrahim rayak kepada bapa dia, la ta'budis syaitan, wahai ayahku, nah janganlah ayah menyembah syaitan. Menyembah berhala bermakna menyembah syaitan, kerana syaitanlah yang menghasut manusia kepada penyembahan yang sesat itu. Tu sebab tu Nabi Ibrahim rayak jelas-jelas kepada bapa dia macam itu. Sesungguhnya syaitan itu adalah pendurhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Nak rayak hak Allah tapi sakut syaitan. Sebab syaitan itu adalah pendurhaka kepada Allah yang Allah melimpah nikmat rahmat dia kepada sekalian alam. Tapi bapa ayah duk pergi sembah juga. Ni payah dah. Kita nak pergi kecek lagu mana dengan orang kafir katanya dia duk sembah berhala tu, sembah syaitan. Allah, ni sangat berat. Nah, kita orang Islam ni, saya berasa katanya taksir benar-benar kita nak pergi royak macam mana kepada orang-orang yang berakidah tak betul. Nah, kita di kalangan orang-orang Islam kita sekali pun kadang-kadang berasa berat mulut nak pergi royak terus terang. Siapa tak berani nak pergi royak terus terang, kecuali orang yang pasang hati dia lawa sungguh, dia royak betul-betul lah dia. Demo tu buat tak kena ni lagu ni. Demo tu amal tak kena ni lagu ni. Tu pun bosai-bosai, takut bosai tu, takut pasang timur balah, timur apa, apatah lagi kita nak pergi seru orang-orang kafir yang sedang duk pekak bergadik dalam syirik pokok dia, kufur pokok dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi lagi dah, boleh seayat lagi, iaitunya ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari Allah Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya. Ni Nabi Ibrahim sebut penhuang, robah hati, bosannya takut ayah dia mati dalam keadaan kafir, kena azab. Ataupun kena azab belum pada mati lagi. Sebab apa? Fatakuna lisyaitani waliya. Ni perkataan yang Nabi Ibrahim sebut, bosan, robah hati, takutnya ayah dia kena azab, maka dengan sebab itu akan menjadilah ayah rakan bagi syaitan di dalam neraka. Hak ni hak cerak-cerak dah, jelas-jelas dah. Orang apabila mati dalam kafir, duduk dalam keadaan maknanya hidup dia hidup dalam kafir, mati pun dalam kafir, semua tak kong, semua gapo, maka akan jadilah teman ataupun saing rapat bagi syaitan dalam api neraka jahanam. Wal iyyazu billah. Sebab tu, nah, ayat-ayat yang saya baca saat ni walaupun sampai ayat 40 ni, tapi insya-Allah kita akan sambung semula
perkataan hak ayah Nabi Ibrahim sebut kepada dia. Setelah hujah-hujah 4 ayat belum pada ni Nabi Ibrahim duduk royak nak uya ayah dia tu terima gapo yang dia seru, tapi akhir sekali ayah dia tak terima dan hamak dia keluar. Nah, siapa kata tak mengaku katanya Ibrahim ni sebagai seorang anak dan sebagainya. Itulah insya-Allah kita akan sambung sikit sebanyak hubungnya dengan kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Lepas tu gapo yang Allah Taala beri kepada Nabi Ibrahim selepas daripada tu ni tersebut di dalam surah Maryam. Semoga menjadi perkara manfaat dan faedah kepada kita semua dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga Allah cucuri rahmat dan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.